Baik, fokus dari negeri di bawah bayu, tinjauan persediaan akhir masyarakat di ibu negeri menjelang Aidilfitri. Perinciannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik di studio Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya dia. Pengalaman beraya tahun lepas menjadikan tidak ramai masyarakat kembali mengambil risiko berbelanja di saat akhir. Sebahagian besar yang ditemui mengakui telah melakukan persiapan awal selain merancang untuk bergerak ke kampung halaman masing-masing selepas mendengar pengumuman rasmi malam tadi. Tinjauan kru RTM di beberapa pasaraya sekitar Kota Kinabalu mendapati jumlah pengunjung yang membuat pembelian akhir semakin berkurangan. Tinjauan turut mendapati terdapat beberapa premis yang melakukan promosi jualan sempena hari terakhir Ramadan. Persediaan kami walaupun hari raya itu bukan hari ini, contoh dia besok, persiapan kami memang ada sudah tersedia. Kalau sekarang ni kami tengah membeli baju-baju untuk hari raya dengan kuih-kuih lah. Itulah persediaan kami. Sementara itu, pengunjung menzahirkan rasa syukur kerana diberikan hari kelepasan am tambahan sempena Hari Raya Aidilfitri. Sangat membantu sebab kalau hari bekerja susah kan kita bekerja kerja dengan membeli belah. So hari ini heaven lah kita boleh membeli belah tanpa fikir yang lain sebelum balik. Last minute punya persiapan ni banyak actually diadakan macam promosi dan sebagainya. Sebab kita ada banyak promosi. Jadi kita datang tengok apa yang kita boleh tambah lah. Okey, pelipasan cuti raya tambahan yang diberikan tu sangat bagus. Dia bagi kita ruang yang lebih banyak untuk kita buat persediaan lah sebelum hari raya. Semua okey, persiapan macam biasa saja. Datang di sini pun untuk beli kuih raya untuk yang ini sajalah, yang sudah siap sedia. Untuk cuti tahun ini yang untuk kita memang membantulah supaya tidak berulang, tidak kelang kabut buat persiapan. Antara premis yang masih menjadi tumpuan pengunjung adalah premis menjual pakaian dan juada raya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah terus memberi jaminan bahawa bekalan barang terutamanya minyak masak, ayam dan telur ayam mencukupi sepanjang musim perayaan ini. Tinjauan turut mendapati peniaga mematuhi harga barang kawalan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2023. InsyaAllah semua cukup. Macam tahun lepas kita kelang kabut sikit kan. Tapi tahun ni ada satu hari ni okey, cukup memang prepare hari ni semua nak beli barang lah. So memang masa tu memang okey, sangat membantu. At least kita boleh bersedia awal kan untuk beli persiapan raya lah. Kalau saya sendirilah orang KK kan, kalau bekaran pasar raya saya rasa buat masa ini mencukupi lah. Kalau saya pergi macam supermarket ataupun yang kedai runcit, okey, boleh, cukup. Saya lihat semua bekalan sangat mencukupi lah. Persediaan raya untuk tahun ni sangat teratur, yang mana sebelum ni tahun lalu mengejut dan kelang kabut. Tahun ni kami boleh membuat persediaan dengan lebih rapi lah, lebih teratur. Pelepasan cuti umum yang diumumkan oleh Perdana Menteri sangat membantu kami, yang mana kami masih boleh ataupun ada masa untuk membuat persediaan raya yang akan menjelang pada esok hari lah. SHMMP Hari Raya Puasa 2023 berkuat kuasa sejak 15 hingga 30 April ini menyenaraikan 30 jenis barangan kawalan dengan tujuan mewujudkan suasana menang-menang kepada pengguna dan peniaga melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Masyarakat khususnya pengguna jalan raya diingatkan agar memastikan kenderaan dalam keadaan selamat dan diselenggara untuk digunakan sepanjang musim perayaan. Keperluan tersebut bukan sahaja untuk perjalanan jauh balik ke kampung halaman, tetapi juga bagi kenderaan yang memasuki bandaraya khususnya sebagai persediaan akhir Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, kenderaan yang tidak diselenggara berkemungkinan boleh mengalami kerosakan sekaligus mengganggu lalu lintas khususnya dalam waktu puncak.
Beliau berkata demikian bagi memberi reaksi mengenai video tular seorang anggota polis trafik Kota Kinabalu, Corporal Amore Patrick Gary, membantu menolak kenderaan rosak milik Muhammad Daniel Ismail di tengah-tengah kesesakan jalan raya di Ibu Negeri semalam. Tindakan tersebut dibuat bagi mengurangkan kesesakan jalan raya menerusi ops lancar. ACP Muhammad Zaidi turut menasihatkan pengguna jalan raya agar terus patuh dengan peraturan jalan raya, tidak meletakkan kenderaan sesuka hati di bahu jalan sehingga menghalang lalu lintas serta sentiasa memberi kerjasama dengan pihak berkuasa. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah menempatkan 120 anggota dalam menjalankan penugasan melaksanakan Ops Prihatin sempena Aidilfitri ini. Penugasan Ops Prihatin tersebut bermula sejak semalam hingga 1 Mei ini membabitkan persediaan menghadapi sebarang kes kecemasan, khususnya ketika sambutan perayaan. Untuk tugasan Ops Prihatin, biasanya kita akan membuat satu rondaan di dalam jalan raya dan kita akan membantu mangsa sekiranya memerlukan kecemasan. Dalam Ops Prihatin kali ini, kita akan memantau kawasan bencana hotspot lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Rumah Persekutuan Kota Kinabalu. Menurut Major Ziko, menerusi penugasan Ops Prihatin, selain rondaan, anggota turut ditugaskan membantu pengguna jalan raya dalam situasi kecemasan termasuk kejadian kemalangan atau kerosakan kenderaan. Beliau juga menasihatkan orang ramai agar merancang perjalanan mereka sepanjang sambutan perayaan Aidilfitri selain memastikan keadaan rumah yang selamat sebelum melakukan perjalanan jauh. Lebih RM515,000 sasaran mampu dicapai menerusi program jualan khas Syawal Madani yang telah bermula sejak 18 April lalu hingga 23 April ini. Sasaran tersebut dibuat Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah, melibatkan 4 lokasi terpilih iaitu Pasar Tani Papar, Pasar Tani Asia City, Pasar Tani Taman Putrajaya Telipuk dan Pasar Tani Keningau. Tujuan utama program ini dianjur adalah untuk memberi peluang kepada usahawan kita untuk dapat income lebih untuk selain daripada jualan biasa, daripada kita adakan tamu mingguan. So itu main purpose dia untuk diorang dapatkan pendapatan lebih untuk hari raya ini. Beliau berkata demikian dalam program jualan khas Syawal Madani di tapak tamu Jalan Perpustakaan di Papar. Sebastian berkata program jualan khas ini khususnya diwujudkan bagi membantu mengurangkan kesan peningkatan kos sara hidup pengguna sekaligus membolehkan mereka mendapatkan barangan dengan harga lebih rendah sekaligus jimatkan perbelanjaan. Jelasnya ia juga merupakan usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan perayaan Aidilfitri. Sebanyak 45 gerai beroperasi di tapak tamu berkenaan sepanjang program tersebut. Turut berlangsung penyampaian sumbangan kepada 30 asnaf sekitar daerah Papar. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu petang ini. Mewakili warga kerja RTM Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dengan itu kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri.